Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi perkongsian bab 3. Hari ini kita nak masuk subtopik 3.2. Selalu kita kata, cikgu, bahagian ni tinggilah cikgu. Selalu kita sebut kita nak masuk 3.2. Kita sign sikit. Subtopik ini dikatakan subtopik yang paling banyak ada dalam modul-modul. Yang mana kita nak tengok ialah ini 12.32. Kalau kita tengok di situ pelajar, apa yang ada di sini ialah berkaitan dengan sejarah dan kedudukan Majlis Raja-Raja. Ini tajuk kita lah. Okey. Jom kita lebih detail kita tengok penerangan di SKP subtopik ini. Semalam cikgu dah masuk tajuk 3.1. Kita dah belajar berkaitan dengan latar belakang institusi raja. Hari ini di sini. Apa yang pelajar perlu faham dalam bab ini? Satu ialah durbar. Dua ialah majlis sultan dan majlis raja-raja. Jadi ada 3 perkara yang pelajar perlu jelas, pelajar perlu faham, dan kemahirannya masih sama. Kita masih menekankan tentang peranan raja dan kepentingan taat setia rakyat kepada raja. Kita nak tengok di situ. Jadi, jom pelajar, sila buka modul Ticket to Week 3. Sila buka buku teks anda. Bab ini, subtopik ini dia detail. Sebab kita nak tengok tentang sistem beraja. Semalam kita dah tengok. Hari ini kita nak tengok lebih detail. Okey. Semalam cikgu dah selesai yang ini. 3.1 tengok balik. Hari ini kita nak masuk. Ini semalam sedap semalam. Ingat. Kita flashback balik. Hari ini kita nak masuk bahagian yang kedua ni. Bila kita katakan 3.2 ni, kita nak tengok durbar. Durbar, cikgu pun dah siap sediakan. Apa itu durbar? Nanti kita akan tengok. Satu. Kedua ialah pembentukan Majlis Sultan. Majlis Sultan ni sebelum 1946. Ada negeri Melayu Persekutu. Kita tengok sampailah Malayan Union ni, Majlis Raja-Raja, sampailah hari ni. Baik, kalau kita nak tengok 3, 4, 5 dan sebagainya. Cuba kita tengok pelajar satu persatu. Okey, 5 kedudukan raja yang pelajar perlu jelas, perlu faham. Durbar, tengok tu. Sultan, Majlis Raja-Raja, zaman Persekutuan Tanah Melayu selepas merdeka dah sampai hari inilah. Dan ini juga boleh dijadikan satu soalan. Fungsi Majlis Raja-Raja hari ini. Jadi pelajar kena ingat, kena hafal lah kalau boleh. Dalam yang ini kita nampak yang paling mudah ialah nombor 1. Nombor 1 senanglah cikgu. Kenapa? Memilih yang di-Pertuan Agong. Okey, apa lagi yang kita nampak mudah? Menjadi lembaga pengampunan. Maksudnya di mahkamah tentera ataupun kes-kes tertentu yang Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja boleh menjadi sebagai lembaga pengampunan. Dah dapat 2. Apa lagi kita nampak yang paling mudah? Seterusnya kita nampak berkaitan dengan persempadanan. Ini nak pilihan raya ni dan sebagainya. Baik. Kalau kita tengok, kita tak dapat larilah daripada kitab utama kita di sini. Kita tengok durbar. Cikgu dah letak awal-awal dah.
kita tengok dan faham. Tumpu kepada durbar. Dalam mengajar dulu cikgu dah tekankan. Durbar. 1897, peranan dia apa? Apa peranan dia? Negeri yang terlibat. Kita jelas tengok. Ini satu muka surat. Durbar ni macam perhimpunan persidangan. Bawah ni dah tulis dah. Negeri terlibat ialah negeri Melayu bersekutu. Okey. Seterusnya ialah Majlis Sultan. Majlis Sultan semasa Malayan Union. Siapa pengerusi? Dia ada beza antara Majlis Sultan, nampak sini, dan Majlis Raja-Raja. Siapa pengerusi? Raja yang terlibat masih sama, 9 orang. Masih sama, 9. Cuma kita nampak fungsi itu. Walaupun Majlis Sultan ni zaman Malayan Union dia kurang berfungsi sebab kita nampak di sini ni. Sebab ini. Raja-raja menentang Malayan Union. Dia kurang berfungsi lah. Kita tengok. Dan Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Di sini, bila sebut selepas merdeka, 57, 63, yang di Pertuan Negeri mula terlibat. Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak. Kecuali dalam pemilihan yang di Pertuan Agong dan timbalan yang di Pertuan Agong. Barulah kita tengok kepada fungsi ni. Detail kan? Satu persatu kita kena tengok fungsi. Dan kita cuba jawab soalan yang ada ni. Kita tengok balik. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi dan soalan. Baik. Apa yang kita nampak di sini pelajar? Cikgu dah letak durbar persidangan. Kalau kita nampak di situ lah kan. Kalau cikgu highlight kan. Majlis Raja-Raja ini merupakan institusi beraja di Malaysia. Kita semua faham. Berperanan sebagai pengimbang dalam sistem demokrasi kita. Jadi, tugas kita ialah hargailah peranan Majlis Raja-Raja. Okey, baik pelajar. Kita nak cuba tengok soalan ini dan kita nak tengok juga soalan dalam modul Perak yang terkini. Tiket to Victory kertas 2. Siapa anggota Majlis Durbar? Ingat, bila dia tanya di sini, bila Majlis Durbar, pelajar tolong ingat negeri-negeri Melayu bersekutu. Kalau tak tahu apa cikgu bersekutu, negeri yang ada sistem residen. Dapatlah markahnya 2 saja. Jadi kita pun jawablah. Durbar. Tadi cikgu dah terangkan kan? Durbar ni apa cikgu? Durbar ialah Raja Melayu Perak, Raja Melayu Pahang, Raja Melayu Negeri Sembilan, Raja Melayu Selangor. Kalau kita dapat di situ kan? Stimulus nampak. Majlis Durbar. Baik. Seterusnya soalan B, dia tak tanya Majlis Sultan. Dia tanya Majlis Raja-Raja. Mempunyai kuasa dan fungsi dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1857. Buktikan. Ni lama ni. 1857. Dia nak baik. Ini kalau kita tengok jawapan macam ini. Adakah jawapan ini tepat? Cikgu nak tunjuk. Cikgu, dia nak 1857. Yang ini ialah soalan yang berkaitan dengan fungsi Majlis Raja-Raja. Cuba kita tengok. Sebab kita dah bulat. Mana kita nak rujuk? Kita kena rujuk buku teks kita. Ini fungsi Majlis Raja-Raja 1897 sorry 1857 pula ni. 1857. Dia sebenarnya silap ni. Kalau 1857 salah. Tapi kalau 1957 bermaksud betul. Sebab cikgu pun confused lah juga kita kan. 1857 ni Majlis Raja-Raja ke Majlis Sultan? Nampak?
Jelas pelajar jadi di sini kita nampak mungkin di situ ada typing error lah. Kita anggap dia nak letak 1957 bermaksud selepas merdeka. Soalan ni sebenarnya cikgu dah buat semalam jadi cikgu nak tunjukkan balik. Dia ada typing, cikgu dah bulatkan. Sepatutnya 1957. Di mana kita nak tengok jawapan cikgu? Jawapan di sini lah. Ada Pertuan Agong dan timbalannya. Nasihat pelantikan jawatan ni tentang kabinet lah. Lembaga pengampunan perubahan dasar. Jadi kita nampak di sini kalau dikata 1857 belum ada lagi Majlis Raja. Baru ada Durbar. Okey. Fungsi Majlis Raja adakah masih relevan sampai sekarang? Ini kita kena klik dengan inilah. Kita nampak. Ya, kita kena katakan ia masih relevan. Ini kita kena kata ia masih relevan. Kerana apa kita nampak? Kerana apa? Raja-raja ni sebagai, nampak dia dah bagi jawapan, pengimbang dalam sistem demokrasi. Melalui dua cara. Kalau kita ingat ini cukup dah. Iaitu dirundungi beberapa pelantikan penting, membincangkan hal berhubung dasar negara. Pelantikan kabinet lah. Hal-hal berkaitan dengan dasar. Dah dapat 4 markah pelajar. Apa lagi kita nampak? Majlis Raja ini mungkin sebagai orang tengah, lambang perpaduan kita. Dan kita rasa bangga lah kerana Majlis Raja-Raja ini tiada di negara-negara lain. Itu jawapan kita. Sebab yang ini dia detail. Dan cuba kita tengok kepada satu lagi bahan yang cikgu nak rujuk. Ini ialah berkaitan dengan modul cikgu ada. Okey, modul tiket to Web3. Ini modul yang terkini lah. Okey, dia tanya 3.2 sejarah kedudukan institusi. Ini baru betul sebab dia tanya sini ialah tahun 1897. Jadi kalau kita tengok di sini, dia memperincikan tentang Durbar. Besarnya. Kita kecilkan sikit lah ya. Okey. Siapa yang menganggotai Durbar? Dia nak 2 markah saja. Durbar pada waktu itu dianggotai oleh siapa? Ingat. Tadi dah jawab soalan tadi. Yang paling penting ialah siapa dia? Tengah-tengah tu orang Inggeris lah. Mungkin kita katakan Pesuruh Jaya Tinggi British. Dan Raja-Raja Melayu lah. Raja Melayu. Bagilah Raja-Raja Melayu daripada mana? Daripada Negeri Sembilan. Pelajar perincikan sedikit lah. Negeri Sembilan. Pelajar boleh letak Melaka pula. Sini ada. Mungkin kita nak letak Negeri Sembilan, Pahang, Selangor. Mana-mana boleh. Tapi kena perincikan lah. Tak boleh tulis Raja-Raja Melayu saja. Dia tak kena lah. Okey. Dapat 2 markah. Dia kata di sini Majlis Raja-Raja bermula dengan pembentukan Durbar. Ni. Merupakan sebahagian daripada institusi raja berperlembagaan. Jelaskan perbezaan. Tadi cikgu dah bagi tahu dah dekat sini. Apa yang kita nak tahu ialah perbezaan. Bezakan. Dia dah soal di sini. Jelaskan perbezaan antara Majlis Sultan semasa Melayu Union dengan semasa
Persekutuan Tanah Melayu. Dia nak kita bezakan fungsi Majlis Sultan tahun 1946. Dia tak tulis, kitalah yang tulis. Kitalah yang tulis. Besar sangat, kita kecilkan sikit. Okay, good. Kita tulis 1946. Dan 1948. Kita nampak di situ kan. Okey. Besar sikit. Thickness ni kita letak berapa? 3 cukup. Okey, good. Ini cara kita nak setting. Baik. Cuba kita tengok betul-betul pelajar. Di sini kita nampak cikgu senangnya soalan ni. Senang apa? Zaman Malayan Union dia bincangkan tentang apa? Kita bayangkan balik. Zaman cikgu letak sini sebagai rangka lah. Pelajar mungkin boleh jawab lah. Tahun 1946 Sultan-Sultan ini, Majlis Raja-Raja ni, dia bincangkan tentang undang-undang yang berkaitan dengan agama Islam. Undang-undang berkaitan agama Islam. Dan dia ada satu lagi. Dan berkaitan dengan tugas dia pada waktu itu juga, selain pada agama Islam dan adat, dia ialah menasihati Sultan. Bukan menasihati Sultan, dia menasihati Gubernur British. Agak Sultan pula. Okey, dapat 2. Zaman Melayu Union, zaman Persekutuan Tanah Melayu, dia dah ubah suai sikit lah. Dia tak ada lagi Gubernur. Maksudnya dia semakin hebat. Tahun 1948 ni, 1948, maksudnya pada waktu itu Raja-Raja Melayu telah diberi kuasa. Ada kuasa sikit lah. Diberikan kuasa satu, untuk mendapat satu nasihat terus, mendapat pandangan terus daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Gubernur tak ada dah. Tak ada Gubernur. Dan dia terlibat dalam, Raja-Raja ni terlibat dalam penggubalan undang-undang. Ingat, yang ini pelajar boleh hilang markah kalau tak faham. Berat juga baru 4 markah. Sebab kita nak bezakan. Jadi kita gunalah manakala, sebaliknya, berbanding. Baik. Jelaskan fungsi. Tadi kita dah bincangkan Jelaskan fungsi Majlis Raja-Raja berdasarkan peruntukan. Ini bukanlah kebat sangat pun, dia dah ada tadi kan. Kita dah bincangkan fungsi Majlis Raja-Raja tadi sebagai pengimbang, hak yang boleh direndungi. Bincangkan dasar di mana kita nak ambil jawapan ini. Sebenarnya pelajar boleh ambil kepada yang buku teks bawah ini. Ini yang cikgu letak, sama tak relevan tu? Samalah jawapan pelajar. Jadi sebenarnya pelajar bila kita nak baca, kita tahu dah. Dalam kebanyakan modul yang sama juga. Ada tak diletakkan dalam soalan esei yang mungkin boleh membantu pelajar? 3.2 esei. Apakah perubahan Majlis Raja-Raja Melayu? Kita nak ceritakan perubahan ni. Daripada Durbar, dia pergi situ pula daripada Durbar, kita letak Durbar, daripada Majlis Sultan, ada 2 zaman Melayu Union dan Persekutuan Melayu, dan Majlis Raja-Raja. Nampak? Kalau tak faham juga hilang markah. Majlis Raja-Raja ada fungsi. Dia berkata sini apa? Dia nak kuasa dan fungsi. Di mana kita nak ambil yang ini? Itu sebab cikgu minta pelajar hafal yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. 7 perkara ini. Pelajar hafal lah. Supaya kita taklah rasa galatnya saya tak baca. Cikgu Gani dah bagi tahu. Dan yang terakhir ni ialah berkaitan dengan kesan. Sekiranya kalau kita tak hormat raja. Mungkin kita boleh, bila sebut kesan, pelajar mungkin boleh buat ekonomi, politik dan sosial lah. Okey, yang ini pelajar boleh tengok dalam modul
kita telah bincangkan pelajar. Tengok balik berkaitan dengan 3.2 secara detail jugalah dan kita tengok sedikit PowerPoint daripada BPK sebagai rujukan utama kita. Kita tengok di sini tentang kedudukan Majlis Raja-Raja. Kita nak tengok daripada Durbar, negeri yang terlibat, kuasa. Ini dah keluar tadi soalan ni. Lepas tu kita nak tengok apa? Dah keluar. Keahlian Durbar tadi dah disoal kan? Tentang nombor 2 tu dah disoal. Okey. Yang ketiga, fungsi. Nak bezakan antara Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Dan kita nampak seterusnya ialah berkaitan dengan fungsi. Ini Majlis Raja Sepaham Merdeka yang cikgu cerita yang di Pertuan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak terlibat kecuali pemilihan yang di Pertuan Agong. Ini adalah bukti-buktinya. Dan yang terakhir ialah fungsi Majlis Raja-Raja. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pada siri yang lebih tinggi, lebih besar. Ingat, ini adalah tajuk yang paling banyak disoal dalam modul-modul. Baca, faham dan buat.